Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Julai 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan pelan anti-rasuah nasional yang dirancang oleh Pentadbiran Pakatan Harapan sebelumnya, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Beliau menyatakan kerajaan ketika ini tidak mahu dilihat sebagai menyalahgunakan kuasa, tetapi sebaliknya semua tindakan yang diambil sesuai dengan landasan undang-undang sedia ada. Pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional tentu antara lain ialah untuk mendukung segala apa prinsip-prinsip yang telah kita perjuangkan selama ini. Iaitu pertamanya ialah untuk mewujudkan sebuah pentadbiran kerajaan yang bersih, yang berintegriti. Saya tidak akan berkompromi dalam soal ini. Sebab itu pelan tindakan anti rasuah yang telah pun sama-sama kita persetujui baik dalam pentadbiran dahulu akan kita teruskan dalam pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob membidas Al Jazeera sebagai tidak beretika dalam menghasilkan dokumentari yang menggambarkan kerajaan bersikap kejam terhadap pendatang asing tanpa izin. Ismail berkata dokumentari tersebut adalah satu pembohongan kerana kerajaan tidak hanya mengurung parti tetapi semua orang di kawasan tertentu yang mempunyai kes COVID-19 yang tinggi. Dan setiap individu yang berada di dalam kurungan PKPD dibuat saringan, termasuk parti juga disaring. Kerajaan menanggung kos saringan terhadap mereka. Jadi tidak betul kalau kita katakan bahawa satu layanan yang tidak adil dibuat kepada mereka kerana mereka dikurung. Kerana ianya polisi ini, SOP ini kepada sesiapa saja, termasuk rakyat Malaysia. Menuduh tindakan kita bersifat perkauman ataupun resis juga tidak benar. Justru Ismail mendesak stesen televisyen antarabangsa tersebut untuk meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas laporan berkenaan. Berikan kita nama mana-mana negara di dalam dunia ini yang membenarkan warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan ataupun yang mempunyai dokumen yang tidak sah boleh bebas di negara mereka. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan negara mana yang memberikan kebebasan mutlak kepada yang tidak warga asing yang tidak berdokumen. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata tindakan tegas pihak berkuasa terhadap parti ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan adalah kehendak rakyat. Hamzah sebelum ini ditanya pemberita berhubung laporan Al Jazeera yang mengatakan bahawa Malaysia bertindak kejam terhadap parti ketika tempoh PKP. Rakyat memerlukan kerajaan yang tegas terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Jadi kita jangan ambil hal tentang media asing yang suka memutarbelitkan cerita yang bukan-bukan. Pada saya, kita buat mengikut undang-undang yang ada, kita tangkap mengikut prosedur, mengikut SOP, dan apabila kita tangkap sesiapa yang melakukan kesalahan, terpaksa kita bawa untuk mereka hadapi undang-undang yang ada dalam negara kita. Majlis Presiden Pakatan Harapan hari ini memutuskan untuk komited dengan pendirian asal iaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu. Majlis Presiden juga berkata Anwar mempunyai mandat penuh untuk meneruskan perbincangan dengan semua pihak termasuk Presiden Warisan Syafiee Apdal bagi meneruskan usaha mengambil semula Kerajaan Persekutuan. Menurut satu kenyataan, mesyuarat hari ini turut membincangkan cadangan menamakan Syafiee sebagai calon Perdana Menteri. Jumaat lalu, PH dilaporkan akan mengadakan mesyuarat Majlis Presiden minggu ini selepas Amanah dan DAP membuat keputusan bahawa cadangan untuk mencalonkan Syafiee perlu dibuat secara bersama di peringkat gabungan. Ketika ditemui pemberita kemudian, Anwar diminta untuk menjelaskan lagi kenyataan itu. Kenyataan itu jelas. Maksudnya, adakah Dato' Seri Sudi berikan laluan seandainya... Kenyataan itu jelas. Terima kasih banyak.
Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini mengumumkan seramai 11 lagi dilaporkan sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan pulih daripada wabak itu ialah 8,476. Malaysia mencatatkan 5 kes COVID-19 baru, menjadikan jumlah terkumpul yang dicatatkan adalah sebanyak 8,668 kes. 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara iaitu pemastautin tetap. 2 kes penularan di dalam negara adalah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes bukan warga negara dari saringan di dalam komuniti oleh pejabat kesihatan daerah iaitu seorang pekerja di restoran. Di negeri Selangor, 1 kes warga negara Malaysia iaitu saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 8,649. Kes baru ini merupakan ahli keluarga pada kes yang positif. Nur Hisham juga memaklumkan bahawa tiada kematian baru dilaporkan, menjadikan jumlah korban akibat COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 121 kes. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk penghakiman terus dalam saman cukai berjumlah RM37.6 juta terhadap Muhammad Nazifuddin Najib. Hakim Muhammad Zaidi Ibrahim membenarkan permohonan tersebut ketika prosiding hari ini. Ogos tahun lalu, LHDN memfailkan saman tersebut untuk mendapatkan semula RM37.6 juta yang didakwa cukai yang tidak dibayar anak bekas Perdana Menteri Najib Razak itu bagi tahun taksiran dari 2011 hingga 2017. Ketika ditemui selepas prosiding, Peguam Nazifuddin Muhammad Farhan Muhammad Syafiee mengesahkan anak guamnya perlu membayar wang tersebut kepada LHDN susulan arahan mahkamah itu. So we intend to appeal this decision to the Court of Appeal, but also scheduled is our client's appeal to the Special Commission of Income Tax. Now, that is a tribunal which is under MOF, which specifically and solely decides on tax issues. I believe there's a case management for that this week, and with a date to be scheduled sometime perhaps later on in the year. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.